Diagram adalah graf. Kita nak tunjuk contoh saja. Tapi bila kita sebut berkenaan chart, chart adalah statistical data. Maksudnya real data. Ni semua adalah real data. So kita nak analisis. Macam mana kita nak tahu penurunan, kenaikan, keseimbangan, ketidakseimbangan sesebuah price? Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi video kali ini adalah sambungan daripada video yang lepas. Dan kalau korang adalah newbie ataupun subscriber yang baru, saya ada buat satu playlist yang baru. Saya tulis dekat playlist tu, tajuk dia Belajar Forex A to Z series. So sekarang baru ada 3 series. So kalau korang newbie, tolong tengok daripada series 1 sampailah series yang terbaru. Barulah tengok video ni, takut nanti korang pening. Jadi video ni saya akan buat penerangan menggunakan komputer. Tapi saya ada baca juga komen, ada setengah daripada follower saya tak ada komputer, tak ada PC. Tapi jangan risau, saya akan buat penerangan menggunakan Android dan iPhone juga pada penghujung video, supaya korang pun boleh turut belajar. Jadi korang kena tengok dulu nota awal saya bagi, dan pada penghujung video saya akan tunjuk juga contoh. Tanpa melengahkan masa, jom kita start. So dekat sini saya ada prepare nota sikit untuk korang. So kita nak belajar hari ni adalah daripada teori, kita nak tukar kepada reality. Okay, so daripada graph kita nak tukar kepada chart. Okay, so pada siri yang lepas kita dah belajar teori, kita dah belajar dekat graf. Hari ni kita nak belajar macam mana kita nak tukar kita punya teori tu menjadi reality. Macam mana kita nak apply pada chart teori-teori yang kita dah belajar pada minggu lepas. So daripada siri yang lepas kita dah tahu graph of supply and demand ni, macam mana kita nak tahu harga naik turun. Dan daripada harga naik turun tu kita dah dapatkan term ataupun perkataan penting yang wajib seorang supply and demand trader tahu. Okay, saya punya ni agak besar. Okay, so ada 4 perkataan kat sini korang kena tahu. Adalah rally, iaitu pergerakan daripada bawah ke atas, dan drop, iaitu penurunan harga kalau dalam bentuk chart daripada atas ke bawah, dan base, iaitu harga yang seimbang. Kalau dekat sini harga seimbang mana? Dekat sini, dekat tengah-tengah ni. Okay, okay, so kesimpulan daripada graf di atas, bukan di atas lah, di sebelah. Okay, so kesimpulan daripada graf secara asasnya, harga akan mencapai keseimbangan apabila jumlah supply and demand adalah sama. Okay, harga mencapai keseimbangan apabila jumlah supply dan demand ataupun seller dan buyer adalah sama. Okay, so kat mana tu? Dekat sini, iaitu harga equilibrium. Ini adalah harga yang sama. Okay, daripada hukum pertama dan hukum kedua akan berinteraksi untuk mencapai harga yang seimbang. Dan notes kedua pula, harga akan meningkat apabila demand meningkat apabila kekurangan supply. Supply. Okay, so dia bagi tahu harga akan naik. Ni harga mahal murah ni, kena ingat. Okay, ni mahal, ni murah. Okay, so dia bagi tahu dekat sini harga meningkat. Harga meningkat maksudnya dia menaik daripada equilibrium ni, dia naik ke atas apabila demand meningkat. Demand meningkat persamaan buyer ramai, makin banyak buyer. Macam tu lah demand ataupun permintaan meningkat. Dan kekurangan supply, barang tak cukup, orang nak beli ramai. So apa jadi dengan price? Price naik. No seller ataupun no supply, so price jadi rally. Rally tadi apa? Kenaikan harga. Ni just kita recap daripada siri yang sebelum ni. Kalau nak full version, tolong tengok video sebelum ni. Okay, so dekat sini pula harga menurun. Okay, harga menurun apabila supply meningkat ataupun seller ramai. Ramai penjual ni, barang banyak ni, tapi kekurangan demand, tak ada orang nak beli. So apa terjadi dengan price? No buyer, price drop. Drop bermaksud penurunan harga. Okay, so kalau macam dia dah naik harga, okay, kita ambil warna apa, warna hijau lah. Dia naik harga, contoh harga equilibrium baru dia dekat sini. Ni harga equilibrium baru pada kuantiti ini, pada harga ini. Maksudnya supply pun sampai sini dia berinteraksi. Okay, so yang tu
detail sangat lah. Saya tak nak bagi korang pening. Okay. So dalam bentuk formula kita akan dapat ni lah. Base base adalah demand persamaan supply dekat sini. Okay. Dekat sini. Maksudnya buyer dengan seller dalam jumlah yang sama. Itulah menjadikan dia sebagai base. So rally ni pula apa? Rally ni kenaikan harga persamaan buyer melebihi daripada seller ataupun demand melebihi daripada supply. So harga naik, ramai buyer daripada seller. Okey, permintaan terlalu ramai, harga terpaksa dinaikkan. So kalau kat sini drop pula macam mana? Demand kurang daripada supply. Maksudnya permintaan kurang daripada barang ada dalam pasaran. So bila orang nak jual barang tu, dia terpaksa turunkan harga. Okey. So secara teori kita akan mendapat dua kategori keseimbangan. Dalam market yang terdiri daripada 4 jenis base. Okey. Nama lain untuk base ni juga adalah order block. Okey. Tu nama lain untuk base lah, order block. Okay, jadi daripada keseimbangan ataupun base ni kita akan dapat dua jenis ataupun dua kategori. Macam kita bagi tahu kat sini kategori. Okay, ada dua kategori. Satu continuation base, satu lagi adalah reversal base. Kita petakan terus lah kan. Okay, continuation base dengan reversal base. Jadi continuation base ni keseimbangan yang meneruskan kenaikan atau penurunan harga. Yang dimaksudkan dengan penerusan dekat sini, dia daripada mahal semakin mahal, daripada murah semakin murah. Itulah yang meneruskan. Maksudnya dia semakin mahal. Kalau dah mahal, dia mahal lagi. Kalau dia murah lagi. Okey. So reversal base ni pula apa? Keseimbangan yang membantutkan kenaikan ataupun penurunan harga. Dia dah mahal, lepas tu dia jadi murah. Dia murah jadi mahal. Tu adalah reverse. Okay. So dekat sini kita boleh bagi tahu contoh continuation base adalah face mask. Face mask. Semakin mahal. Dah mahal, semakin mahal. Itulah perumpamaan dia. Kalau dekat reversal base ni, mungkin kita boleh bagi contoh Wagyu. Okay, Wagyu beef. Korang boleh cari berkenaan ni. Jadi sebenarnya saya ada membership dekat salah satu restoran Wagyu. Dan waktu PKP ni dia hari-hari jugalah dia message, dia blast message bagi tahu ada diskaun, ada half price apa semua. So dia pada awalnya kita nak beli dia, harga dia 1,500 satu pinggan. Sekarang dia separuh harga. Maksudnya dalam 700. Compare dengan sebelum tu 1,500, kita boleh dapat harga RM700, 750 macam tu je. Kita tulis kat sini. Dari mahal jadi murah. Okey, so dekat sini kita boleh bagi tahu sekarang ni restoran tu dia sedang membuat reversal daripada segi harga. Okey, bila kita tahu seseorang tu reversekan harga dia, maksudnya tak banyak demand. Okey. So keseimbangan yang membantutkan kenaikan harga. Membantutkan kenaikan ataupun penurunan harga. Okey, daripada mahal jadi murah. Wagyu tu elok-elok mahal, tiba-tiba jadi murah. Sebab apa? Tak ada demand. Demand less than supply. Supply banyak, daging akan buruk. So dia kena jual juga. So daripada sini kita akan dapat 4 jenis base. Kita sambung semula. Okey, ada 4 jenis base ataupun order block. Okey. So kat sini ada rally base rally, drop base drop, drop base rally, rally base drop. Maksud rally base rally ni apa? Dah mahal semakin mahal. Okey, kita tengok balik rally apa maksud dia? Kenaikan harga. Drop adalah penurunan harga. Okey. Saya copy takut nanti korang tak nampak ke, tak ingat ke, susah nak hafal. Okey, saya turunkan sikit. Saya letak nota kat sini. Okey. Okay, so kat sini kenaikan harga. So rally base rally persamaan, dia naik harga, lepas tu dia sampai keseimbangan, lepas tu dia naik lagi harga. Okay, kalau drop base drop, dia dah murah.
dia jadi keseimbangan, kemudian dia semakin murah. Okay, so drop base rally ni adalah dia dah turun harga, dia dah murah. Lepas tu dia naik balik harga. Mungkin Wagyu lah, bila dia dah turun harga dan customer dia dah ramai semula, dia akan naikkan semula harga. So rally base drop, dia dah mahal, dia jadi murah. Okay, so kat sini singkatan dia adalah RBR. Ni korang kena hafal. DBD, yang ni DBR, yang ni pula RBD. Itu adalah singkatan dia. So selepas daripada video ni ataupun video-video akan datang, saya akan menggunakan term DBD, DBR. So korang kena faham lah bab ni. Okay, saya dah explain. Okay, so jom kita tengok secara teori pergerakan price akan kelihatan seperti berikut. Okay, so kat sini kita tengok continuation base, rally base rally. So macam mana kita nak tahu kenaikan dia ni daripada segi masa, harga. Okay, so kita buat graph sikit. Masa. Alright. Okay, so dah siap harga masa, harga masa. Okay, so kat sini kita nak tengok apa? Okay, so kat sini kita tengok dia adalah rally, pergerakan yang naik ke atas. Kemudian dia buat apa? Dia buat base. Inilah contoh pergerakan dia dekat dalam market. Okay, base. Kemudian dia rally lagi sekali. Okay, so kat sini kita tahu contoh harga dia kat sini RM RM1. Lepas tu kat sini jadi RM RM2. Kat sini jadi RM RM3. Okay, so kita tahu dekat sini mula-mula dia RM1. Lepas tu dia jadi semakin mahal, jadi RM2. So RM2 ni barulah sampai stok face mask. Kemudian stok yang dah sampai tu habis. Apa terjadi? Naik lagi harga sampai RM3 sebab stok dah habis. Okay, so dekat sini pula apa? Macam mana kita nak beritahu? So kat sini kita explain dulu lah pergerakan dia. Okay, so kat sini drop. Lepas tu dia turun lagi, jadi base. Maksudnya stok baru masuk lah kat sini. Stok apa? Stok buyer. Kan? Baru ada pembeli. Okay, drop. So dekat sini kita buat contoh RM5, RM3, RM20 sen, 0.20 sen. Okay, so bila face mask tu dah jadi harga RM5, tiba-tiba wabak sebenarnya dah nak berakhir ataupun dah berakhir. Kemudian dia drop sampai harga RM3. Adalah buyer ramai-ramai masuk, buy. Rupa-rupanya memang dah tak ada pun, memang tak ada guna dah nak pakai face mask. Lepas tu dia drop lagi sampai 20 sen. Dia nak kena jual juga sebab dah banyak dah hasilkan face mask. Okay, so inilah drop base drop. Dia benda yang mahal jadi murah, semakin murah. Okay, so kat sini kita tengok pula pergerakan ni. So sama juga, kita kena lukis dia punya graf kejap. So kita tengok kat sini, sini adalah pergerakan drop. Lepas tu kat sini dia membuat base. Lepas tu kat sini dia membuat rally. Okay, drop base rally. Okay, so kat sini RM, ni kita ambil contoh Wagyu RM 1500. Contoh 1500. Kat sini jadi RM 700. Dia bagi 50% diskaun. Okay, so harga dia pada awalnya mahal. Lepas tu disebabkan adanya wabak penyakit ni, tak ada demand apa semua, dia turunkan harga 50%. So sampai 50% ni orang cakap, sebelum ni aku makan harga 1500, sekarang aku boleh dapatkan dengan 700 je. So apa kata aku borong sedikit. Walaupun saya doakan korang pun
boleh macam gini lah. Okay. Saya bagi contoh je. Saya makan kobis goreng je. So 700 sampai 1500. Okay. So dia daripada murah dia dah diskaun, kemudian dia kembali mahal selepas dah terwujudnya demand. Okay. So dekat sini kita ambil contoh, samalah. Kita ambil contoh 500 dengan 700 ni. Okay. Okay, so daripada dia murah 700 ni dia naik kan tadi. Dia naik. Lepas tu kita tulis dulu. Lupa nak label. Rally base drop. Okay, so rally base drop. Okay, so daripada murah tadi kat sini, lepas tu dia jadi mahal semula. So bila dia naikkan harga, orang dah tak nak beli balik. Orang cakap mahal sangat lah, susah lah. Lepas tu dia drop balik harga untuk bagi diskaun. So macam ni lah, dia bagi diskaun, dia naikkan harga. Macam tu lah permainan dia. Okay, so tu lah pergerakan harga yang korang akan tengok. Naik, turun, murah, sekejap jadi mahal. Dah mahal jadi makin mahal. Dah murah jadi semakin murah. Benda ni semua berlaku bersebab. So secara asasnya daripada 4 pergerakan ni kita akan dapat seperti gambar di bawah lah. Okay, chart. Kita akan nampak chart di live market seperti gambar di bawah. Okay, so jom kita ambil 2 color kat sini. Okay, so ni kita panggil dia sebagai drop base drop. Yang ni pula adalah drop base rally. Betul tak? Drop base rally. Yang ni pula rally base rally. Okay, yang ni pula rally base drop. Okay, so jom kita tanda pergerakan dia. Okay, so kat sini ada drop. Lepas tu sini ada base. Sini ada drop. Okay, so sini dah drop, sini base, sini rally lah kan. Okay, rally. So rally, sini base, sini rally lagi. So sini dah rally, sini base, sini drop. Oh, tak apalah, boleh lah kan. Kita tindih sikit. Okay, so kat sini kita tahu dia adalah DBD. Kat sini pula adalah RBD. Dekat sini dua ni adalah DBR. Dekat sini adalah DBR. Okay, so inilah 4 jenis pergerakan yang selalu berlaku dekat dalam market, yang korang mesti ambil tahulah. Okay, so benda yang murah semakin murah, benda murah jadi mahal, benda mahal semakin mahal, benda mahal jadi murah. Dia macam gini je dekat dalam market. Mana-mana market pun, tak semestinya forex. Korang nak berniaga pasar malam, korang nak pergi beli ikan dekat pasar, korang nak pergi beli sayur, semua mematuhi hukum ini. Ini adalah hukum ekonomi asas. So sebelum kita nak tahu nak buat profit dekat dalam market, kita belajar dulu asas ekonomi. Kalau korang nak jadi pedagang, wajib tahu supply and demand. So dari sini kita dapat simpulkan definisi supply and demand zone. Okay, so kita dah nak masuk lah ni, technical ni. Okay, so kat sebelah kiri ni kita ada harga, kat bawah ni kita ada masa. Okay, so ada tiga benda korang kena tahu: supply zone, demand zone, harga semasa. Harga semasa ni dekat mana price sedang berada sekarang. Okay, contoh harga semasa kalau dekat chart ni, macam ni lah contoh. Kita kecilkan sikit. Boleh kita tinggikan sikit lah supaya korang dapat contoh dia. Okay, ni contoh supply zone. Warna merah tak nampak ni. So ni supply zone. Ni pula adalah demand zone.
pula adalah current price. Okay, nampak supply zone, demand zone, current price. Okay, so kita tengok definisi supply zone apa dia. Okay, so supply zone adalah sebarang zone, kita tanda sikit. Okay, so supply zone adalah sebarang zone yang berada di atas daripada harga semasa. Dia ada di atas daripada harga semasa. Betul tak? Ni harga semasa, ni supply zone. Dia di atas. Kita tengok dekat sini pula, supply zone di atas. Ni current price, ni supply zone. Ini bermaksud zone ini berada pada harga yang lebih mahal daripada harga semasa. Betul ke lebih mahal? Okay, so kalau dekat sini RM10, kat sini RM1, kat sini kosong lah kan. So harga semasa mungkinlah dalam RM6 ke, okay, RM6. Okay, itu adalah harga semasa. Jadi harga ini juga digelar dengan harga runcit ataupun retail price. Okay, kita dapat nota baru dekat situ, harga runcit ataupun retail price. Okay, dia harga runcit atau retail price. So seorang pedagang yang bijak akan menjual pada harga mahal. Lagi satu nota apa kita tahu dekat sini, sini mahal, sini mahal dari current price. Oleh itu kita akan membuka posisi jual atau sell di supply zone. Okay, so maksudnya kalau korang nak jual barang, korang kena jual pada harga mahal. So contoh price datang kat sini, korang kena sell. So korang buat sell. Dan price turun. So bila price turun, korang dah untung lah. Compare dengan korang jual RM1 dengan jual RM10, mana lagi untung? So jom kita tengok definisi demand zone pula. Okay, so demand zone adalah sebarang zone yang berada di bawah daripada harga semasa. Betul ke bawah? Okay, demand zone dekat sini, harga semasa dekat sini. Kita tengok dekat chart, demand zone dekat sini, current price dekat sini. Okay, so sebarang zone yang berada di bawah daripada harga semasa adalah demand zone. Ini bermaksud zone ini berada pada harga yang lebih murah. Lebih murah pada harga semasa. Okay, so kat sini kita tahu dia murah. Okay, kita baca lagi. Harga ini digelar dengan harga borong atau wholesale price. Okay, dan seorang pedagang bijak akan membeli pada harga murah. Oleh itu kita buka posisi beli atau buy di demand zone. Okay, so dekat sini demand ni juga dikelar sebagai harga borong ataupun wholesale price. Okay, dan kita akan buat posisi buy. So contohlah price datang turun kat sini, kita akan buy RM1. Kita beli RM1, kita jual balik harga RM10, kita untung RM9. Okay, so dekat dalam forex market ni, korang sell tu sebenarnya korang sell apa? Dalam sell tu dia ada buy dan sell. Dalam buy pun ada buy dan sell. Yang tu saya akan explain dekat korang pada video akan datang lah berkenaan order dekat dalam market. So saya harap korang faham dekat sini. So kita nak tengok dekat sini apa perumpamaan dia. Okay, kita tengok kat sini lah contoh yang lebih baik. Okay, so rally based rally. Okay, so dekat sini kita boleh tahu sini adalah harga semasa. So sini harga semasa, sini base, sini zone keseimbangan. So sini jadi demand. Okay, sebab apa dia demand? Sebab dia adalah zone di bawah daripada harga semasa. Okay, so sini drop base drop. Harga semasa dekat mana? Copy je, malas nak tulis. Okay, so harga semasa kat sini pula adalah base
supply. Sebab apa? Dia duduk di atas daripada harga semasa. So kita tengok dekat reversal base pula. Okay, harga semasa. So dekat sini zone di bawah daripada harga semasa bermaksud dia adalah demand. Okay, this demand. Okay, so dekat sini kita copy macam biasa juga. Okay, harga semasa dekat sini, dan base ataupun zone di atas daripada harga semasa bermaksud dia adalah base supply. Okay, faham tak macam mana nak tahu mana satu demand, mana satu supply? Kalau tak tahu, korang kena repeat video ni. Okay, so jom sekarang kita nak tahu macam mana nak kenal pasti supply and demand dekat dalam chart. So sini merah, sini pun merah, sini biru, sini biru. Okay, so siapa yang belajar supply and demand dengan saya, mesti kena guna color yang macam saya bagi tahu sebelum ni. Korang kena guna red and blue. Okay, warna macam ni. Kalau korang tak ada warna macam ni, korang tak boleh belajar dengan saya. Sebab orang yang belajar supply and demand semua kena guna color macam ni. Okay, mudah lah untuk orang faham. Okay, so kalau korang tengok kat sini, saya recap balik. Bila price daripada sini dia naik ke atas, maksudnya dia warna biru. Bila daripada sini dia turun ke bawah, dia warna merah. Okay, so saya tulis sikit kat sini nota untuk korang. So kalau candle biru mewakili rally, candle merah mewakili drop. Okay, so ni term-term yang korang kena tahulah sebagai supply and demand trader. Okay, kat sini kita nak tengok, kita tanda dulu. Okay, di antara zon ungu ini adalah zon keseimbangan, di mana buyer persamaan seller. Okay, dia adalah base. Kita buat sikit base. Okay, jadi kat sini biru ni korang nampak dia sama dengan merah. Okay, termasuk shadow ni korang kena kira sekali. Okay, apabila hujung shadow biru dipecahkan oleh body merah, maka terwujudlah imbalance. Okay, ingat tak, dia dah capai equilibrium, lepas tu keluarlah imbalance, maka dia terwujudlah imbalance. Okay, so sini harga semasa, lalu menjadikan dia sebagai supply zone. Okay, so untuk menghasilkan base yang valid, mesti dipecahkan dengan body hujung shadow dia. Okay, so ni side note sikit berkenaan ni. Okay, saya potong sikit. Lepas tu level ni pula. Okay, sini dia boleh dipecahkan maksimum. Hujung shadow merah ataupun biru, dia terbalik je, terbalik ke apa ke sama je. Hujung shadow mesti dipecahkan dengan candle imbalance tidak melebihi 3 candle. Okay, so dia maksimum 3 candle saja, tak boleh lebih. So sekarang kita nak tengok dekat chart macam mana kita nak tanda. Okay, so nampak tak, ni contoh satu candle. Okay, kita tanda guna kotak je. Kita tanda daripada hujung shadow ke hujung shadow. Okay,
Lepas tu dekat sini ada contoh dua candle lah. Dua candle, korang tengok betul-betul lah. Saya zoom sikit. Nampak? Dua candle. Sebab dia pecah dengan 1, 2. So maksimum cuma 3. Nak cari 3 agak susah. Sini 3 lah. Ni 1, 2, 3. Okay, so dia 3 candle adalah maksimum. Okay, so jom kita sambung nota terakhir kita. Cara mudah untuk mengenal jenis base. Macam mana kita nak tahu dia drop base drop ke, rally base rally ke? Okay, so DBD dia punya formula adalah merah, biru, merah. Color dia. Okay, so kat sini RBR, rally base rally persamaan merah lah, biru, merah, biru. Okay, kat sini pula adalah rally base drop persamaan biru, biru, merah. Kat sini pula adalah drop base rally ataupun merah, merah, biru. Okay, so kita tahu dekat sini kita mewakili dia sebagai CS drop. Kita buat warna hijau lah. Nampak sikit? Ni tak nampak. Alright. Okay, so kat sini kita mewakili sebagai drop. Sini kita ambil dia sebagai base. Base. Dan dekat sini kita panggil dia sebagai imbalance. Tapi dia imbalance dalam bentuk drop lah. So bila drop ni maksud dia apa? Kita tengok balik ke atas. Drop bermaksud no buyer. Maksudnya dia semakin murah sebab tak ada pembeli. Okay, so kita tanda lagi kat sini. Ni adalah ni adalah rally. Sini adalah base. Macam yang kita bincang tadi, macam mana nak kenal base kan? Dia dimakan oleh imbalance. Okay, ni adalah imbalance dalam bentuk rally. So maksud rally apa? Kita tengok balik ke atas. Rally adalah no seller. Maksudnya harga semakin mahal sebab tak ada penjual. Okay, so kita tengok lagi kat sini. Kita tanda satu persatu. Sini apa, sini apa, sini apa. Saya tulis terus banyak-banyak sebab saya pemalas. Okay, so ni rally. Okay, so ni base. Ni adalah imbalance drop. Okay, so drop bermaksud no buyer. Betul tak? Betul lah, no buyer, harga turun. So dekat sini, sini dengan sini. Okay, kita copy lah so ni drop. Mana D. Oh tak ada drop lah. Tak ada drop. Oh ada drop ni. Okay, drop base okay, base imbalance rally. Okay, so macam mana nak tandakan zone dia? Okay, nak tanda zone kita nak guna color apa pula? Ungu. Okay, cara menanda zone pada candlestick, zone SND pada candlestick. Okay,
So kat sini korang boleh tanda, make sure daripada hujung shadow base ditanda dari hujung shadow ke hujung shadow. Okay. So ni kita panggil dia sebagai DBD. Harga semasa kat bawah, DBD supply zone. Okay. So ni kita tanda lagi. Ni adalah rally base rally. Kita tanda daripada hujung shadow ke hujung shadow. So dia adalah RBR demand zone. So kita tanda lagi kat sini. Hujung shadow ke hujung shadow. Drop pula. Rally base drop. Harga semasa kat bawah dia jadi supply zone. Okay. So ni pula adalah drop base rally demand zone. Sebab apa? Dia punya harga semasa di atas. Jadi sekarang saya akan tunjuk contoh dekat korang dekat dalam chat pula. Okay. Okay, so kita tengok dekat chat. Okay. So kita nak cari 4 jenis base. Okay. So dekat sini dia pecahkan 3 candle, so valid lah. Okay. So kita tanda kat sini merah, biru, merah. Sama tak? Merah, biru, merah. So dekat sini korang tanda dia sebagai pergi dekat teks DDD. Okay. Drop base drop. Dia tukar color warna hitam warna hitam. Alright. Okay, DBD. Okay, edit sikit nama. Drop base drop supply zone. Okay. Okay, so macam mana korang nak screenshot untuk tunjuk macam bukti lah korang dah jumpa benda ni. So right click, save as picture. Make sure yang lain semua untick. Just tick active chart as is. Okay. So okay. Lepas tu letaklah apa-apa pun. Nak tulis nama ke apa ke, tak kisah. Okay. So korang boleh cari lagi. Apa ni? Kita nak cari rally base rally pula. Okay. So jom kita cari rally base rally. Okay. Biru, merah, biru. Okay, sama tak? Biru, merah, biru. Dia tak lebih daripada 3 candle. Okay. So kita tandakan lah. Tapi susah sikit nak tanda. Kita ambil yang ni lah. Yang cantik sikit. Okay. So ni adalah RBR. Dia adalah demand zone. Sebab apa? Harga di bawah daripada harga pasaran. Okay. Harga pula. Zone di bawah daripada harga semasa. Harga semasa kat sini, zone kat sini. So right click, save as picture. Okay. Save. Okay. So kita cari lagi. Kita tengok lagi. Kat sini rally base drop lah. Kita nak cari biru, biru, merah. Jom kita cari biru, biru, merah. Biru, biru, merah. Tapi dekat sini tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Tanda dulu. Okay. Kita tengok dia punya ni. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle. Kita boleh ambil sampai 3 sahaja. Okay. So nanti kenapa 3 ke apa ke, pada topik yang akan datang. Okay. So korang kena sabar lah. Right. So biru, biru, merah. Okay. So kat sini adalah rally base drop supply zone. Okay. So kejap lagi saya tunjuk guna phone pula nanti. Kita tanda dulu. Okay. So right click, save as picture. Okay. Save. Replace lah. Yes.
biar je, tak kisah apa. Tapi kalau nak tanda dekat H1 ke M30 ke apa ke, mana-mana pun tak kisah. Mana-mana time frame pun tetap akan ada candle. So biru, biru, merah sama biru, biru, merah. Dia pecah dengan satu candle. Jom kita try tengok M1. Saya suka scalping lah, so kena guna M1 lah. So jom kita jadi drop base rally. So kita dah jumpa merah, merah, biru. Okay, so dia akan jadi mana, tak cantik sangat. Jom kita cari lagi satu, cari yang lain sikit. Okay. Merah, merah, biru. Yang ni dengan 3 candle. Okay, so ni adalah drop base rally demand zone. Sebab apa demand zone? Dia punya candle imbalance ni di atas daripada harga, di atas daripada zone. Okay, menyebabkan dia menjadi demand zone. Sama tak? Merah, merah, biru. Merah, merah, biru. Sama Alright. Okay, so sekarang saya akan tunjukkan korang menggunakan phone pula. Okay, so kat sini ada dengan saya adalah telefon Android ataupun Samsung. Okay, so dekat sini korang boleh pilih lah mana-mana. Korang tekan je dekat paling kanan ni, pilih. Contoh korang nak tengok Apple, korang nak trade stock, global stock. So kat Apple, ya Allah buruknya candle. Okay, so kita tukar daily. Daily pun buruk. Weekly cantik tak? Weekly pun buruk. Monthly, monthly barulah okay sikit. Okay, so stock ni memang chart dia buruk sikit, standard lah. Sebab dia tak cukup liquidity. Okay, saya ulang balik Okay, so dekat tengah ni korang tekan je. Korang nampak tak ada gambar petak bulat 3 segi tu, just tekan tambah, scroll paling bawah, ambil rectangle, tulis sikit, lepas tu kita cari, kita tekan tengah So tekan tengah untuk alih, dan bucu dia korang akan nampak ada macam bintik. So korang tekan lah. So korang boleh tanda ni adalah rally, base rally. Lepas tu korang buat apa? Korang screenshot. Screenshot. Lepas kita edit sikit. This is RBR. Okay, save. Okay, lepas tu tanda, cari lagi. Okay, kat sini kita tengok merah, merah, biru. Okay, jom kita try tanda. Hilang dah. Tapi guna phone memang susah sikit, so korang kena sabar. Tapi jangan jadikan dia sebagai alasan korang tak boleh buat. Okay, so nampak saya tanda daripada hujung shadow ke hujung shadow. Ni tak cukup hujung ni, dia betul-betul kena hujung. Alright. Dia tak alih balik. Okay, hujung shadow ke hujung shadow. So macam yang saya tanda ni, macam yang saya tanda ni, merah, merah, biru, pecahkan. So di atas pada harga semasa dia jadi demand. So kita screenshot. Dah tertutup dah. Tak apalah, korang screenshot je biasa. Okay, so sekarang saya nak tunjuk guna iPhone pula. Sekarang kita nak guna iPhone. So untuk iPhone ni pun sama juga. Korang kena tukar color yang macam saya tunjuk, biru dengan merah. So contoh kita ambil USD CHF chart. Okay, so dekat sini korang nampak tak, dekat atas tu ada 3 simbol, ada tambah F dengan petak-petak apa semua. So tekan yang petak-petak tu. So korang pergi ke add object, ambil rectangle. Okay, so kat sini kita ada satu, apa ni kita tanda, dia adalah rally, base rally. Make sure shadow ke shadow penandaan korang. Okay, so kat sini ada rally, biru, merah, biru. So dia adalah rally, base rally. So korang screenshot. So tulislah kat sini rally, base rally. Okay, tanda dan kena label, barulah korang tahu benda apa kan. Okay, so kita pergi lagi ke hujung. So kat sini ada lagi, kita tekan je kat situ. So kat sini ada biru, biru, merah, persamaan rally, base, drop. Okay, so screenshot. Okay, kita
kita screenshot. Kat sini korang tulis drop base, drop base pula. Back, mana nak back dia? Aduh. Okay, rally base drop. Okay, so korang done. Okay, so korang kena buat banyak-banyak screenshot macam ni. Okay, so tadi saya dah tunjuk kat korang macam mana cara nak melukis menggunakan komputer, menggunakan telefon Android, menggunakan telefon Apple, iPhone. So benda ni memang korang kena practice, memang kena buat latihan bertubi-tubi supaya korang dapat nampak market. Memang forex ni susah, tapi dia bukan impossible. Kalau diingatkan balik masa saya mula-mula belajar supply and demand dengan Cikgu Mansur, dia minta dengan saya 1000 screenshot untuk setiap setup, dan ada dalam 10 ke 20 setup. So dekat situ dah ada 10,000 ke 20,000 screenshot. Tu masa saya belajar dengan Cikgu Mansur. Belum lagi cerita berkenaan journal, berkenaan live trade. Berpuluh ribu screenshot saya telah buat untuk boleh nampak market ni. So tak boleh lah korang nak cakap oh senang forex trader ni tekan je, tekan buy, tekan sell. Tak. Di sebalik daripada kesenangan tu ada kesusahan bertahun-tahun untuk menguasai benda ni. Dan korang akan dapat rasa macam mana migraine, macam mana sakit otak, sakit mata untuk cari petak-petak yang kecil-kecil tu, nak cari base apa semua. So kalau korang nak berjaya, memang tak ada jalan mudah, memang tak ada jalan senang. Korang nak minta signal ke apa ke, memang saya tak suka benda tu. Sebab kalau saya mati, korang nak minta signal apa? So baiklah saya ajar korang ilmu ni. So bila saya mati ke apa ke, korang still boleh bagi manfaat pada masyarakat. Korang dah kaya nanti apa semua, janganlah pergi beli kereta, pergi beli rumah besar ke. Hidup sekarang korang boleh hidup biasa. Kenapa bila ada duit sikit terus nak kena upgrade hidup? Bila korang ada duit lebih, korang bukan upgrade hidup, korang kena upgradekan kebajikan korang. Sebab rezeki yang sampai dekat korang tu sebenarnya ada hak orang lain juga yang korang kena bagi. Macam saya dapat ilmu ni, saya kena sampaikan juga. Tak boleh simpan dekat diri sendiri, tak boleh jadi silent trader. Sebab ilmu yang Tuhan bagi ni bukan untuk kita manfaat pada diri sendiri. Dah lah duduk kat rumah je tak buat apa-apa, lepas tu bila keluar duk beli barang banyak-banyak sebab banyak duit. Tak boleh. Korang kena sampaikan kepada orang. Jadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. So goal kita kalau boleh kita nak berjaya, bukan sebab nak jadi kaya diri sendiri, tapi kalau boleh kita semakin kaya dalam memberi. So part belajar ni, saya harap korang dapat usaha bersungguh-sungguh untuk memahami. Buat banyak-banyak screenshot yang macam saya tunjuk. Korang kena screenshot apa semua tu. Kalau boleh buatlah 1000 ke 2000 screenshot. Mungkin korang rasa macam banyak, tapi itulah harga untuk korang boleh tengok dah nampak. Maksudnya tengok saja price dah tahu dah dia nak pergi mana. Sebab ada yang tanya saya guna indikator apa ke. Indikator saya adalah mata saya. Mata saya ni lah yang saya tengok. So benda ni saya tak boleh nak jual ke orang kan. Mata, saya nak jual mata saya. Kalau saya jual mata saya pun, otak saya tak boleh jual kat korang. So korang kena build korang punya skill. Sebab ni adalah naked chart trading. Dia adalah skill yang tak boleh diturunkan dengan bayaran. Dia perlu dibayar dengan pengalaman. So next topik saya akan cerita berkenaan macam mana kita nak guna apa yang kita belajar hari ni dalam live market. Macam mana kita nak guna dia untuk menjanakan pendapatan kita. Dekat mana nak sell, macam mana nak letak stop loss. Apa semua tu nanti saya akan share dekat next topik. So kalau korang belum subscribe, tolong subscribe dan turn on notification button supaya korang tak ketinggalan video saya yang terbaru. Dan siapa yang dah doakan mak saya pada ni lah video yang lepas, mak saya alhamdulillah dia dah discharge semalam daripada hospital. So alhamdulillah lah, terima kasih siapa yang doakan. So kalau korang ada apa-apa nak tanya, boleh komen kat bawah, nanti saya baca. Kalau kena dengan topik yang saya akan cerita, nanti saya akan jawab lah persoalan korang. Tapi kalau soalan tu terlebih daripada silibus, korang kena sabar, tunggu, saya akan explain nanti. Siapa yang nak belajar pasal Vibo tu nantilah saya ajar, tapi bukan sekarang. Okay, kita slow-slow, step by step. So tu saja daripada saya. Assalamualaikum, bye.